Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid kelas 3 Kenanga, 3 Siantan dan juga 3 Cempaka. InsyaAllah tahun ini cikgu Mariam akan mengajar awak semua subjek sejarah. Okey, cikgu tak nak buang masa. Untuk hari ini cikgu akan terus masuk sikit berkenaan dengan bab 1. Okey, untuk pengetahuan awak semua, subjek sejarah ni ada kesinambungan daripada tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Jadi untuk tingkatan 3 ni akan ada 2 tema yang akan kita fokus, iaitu tema ke-7, sambungan tingkatan 2 hari itu. Tema 7 berkenaan dengan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Seperti bagaimana pentadbiran negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Okey, bagaimana pembentukan yang asalnya negeri-negeri Melayu ini yang mempunyai pentadbiran sendiri digabungkan di bawah satu pentadbiran. Kemudian tema 8 kita akan tengok bagaimana penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajahan kuasa-kuasa barat ini. Okey, tapi untuk hari ini cikgu nak sentuh sikit je untuk permulaan kelas kita pada tahun ini berkenaan dengan bab 1 kita tengok nanti sama-sama tajuknya. Okey, kita tengok sini. Bab 1 tajuknya kedatangan kuasa barat. Untuk yang boleh akses kepada buku teks digital, awak boleh tengok banyak huraian-huraian berkenaan dengan topik ni. Tapi cikgu dah cuba ringkaskan, cikgu cuba cerita untuk fahaman kita bersama. Okey? Kita tengok, untuk topik bab 1 kedatangan kuasa barat ni kita ada 4 perkara yang akan kita tengok, iaitu yang pertama, kestabilan dan kemakmuran negara kita. Yang kedua, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Yang ketiga, persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Dan yang terakhir, perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Okey, untuk perkara pertama ni yang akan cikgu sentuh hari ni, tapi tak semua sebab bab terlalu banyak, kita akan sentuh sikit-sikit. Okey, kita akan tengok bagaimanakah kestabilan dan kemakmuran negara kita. Adakah negara kita ni kucak-kacir sebelum kedatangan kuasa barat? Tak ada sistem ke? Tak hebat ke kuasa kita? Ekonomi tak berjalan ke sebelum kedatangan kuasa barat? Okey, yang ni kita tengok. Apa sebenarnya yang ada dekat negara kita? Okey, sampaikan kuasa barat pun berlumba-lumba untuk datang. Yang tu dia akan cerita dalam topik kedua, iaitu faktor kedatangan kuasa barat. Dan awak tengok juga dalam perkara 3 tu, persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, kita ni antara negara yang menjadi rebutan kuasa barat. Sebab apa? Okey, nanti kita akan tengok. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah strategi kuasa barat? Sebab kuasa barat ni dia tak menggunakan kaedah yang sama untuk menguasai negeri-negeri yang ada di tanah Melayu. Okey, untuk kuasai negeri-negeri Selat lain caranya. Untuk menguasai negeri-negeri Pahang, Terengganu contohnya, Selangor, ada cara-cara yang digunakan. Tak semua mereka gunakan cara yang sama. Okey, tapi untuk hari ini cikgu ulang lagi sekali, kita akan fokus berkenaan dengan kestabilan dan kemakmuran negara kita. Okey, kita tengok kestabilan dan kemakmuran negara kita. Yang ni yang cikgu nak tekankan untuk kita semua faham, untuk kita semua tahu. Bagaimanakah kedudukan negara kita sebelum datangnya kuasa-kuasa barat? Kita akan tengok latar belakang berkenaan dengan 4 perkara yang ada dekat slide. Yang pertama, sistem pemerintahan dan struktur sosial. Yang kedua, hasil bumi dan juga hasil alam. Yang ketiga, sistem ekonomi. Dan yang terakhir, kegiatan keintelektualan ataupun bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan kat tempat kita. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, yang ni yang cikgu cakap tadi, bagaimana pemerintahan dan juga struktur sosial di negara kita. Kita sebenarnya telah pun ada struktur pemerintah, struktur sosial kita yang tersendiri. Yang ada dekat slide awak sekarang ni, ini disebut pemerintahan beraja ataupun sistem beraja yang telah diamalkan sejak turun-temurun. Bagaimana bermula ketika Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana sistemnya tu awak sebenarnya dah tahu masa tingkatan 2 lagi. Okey, jadi cikgu tak perlulah nak cerita secara terperinci berkenaan dengan sistem beraja ni. Tapi secara ringkasnya ini yang diamalkan di kebanyakan negeri-negeri di tanah Melayu. Seperti iaitu
Sultan berada di kedudukan tertinggi, diikuti pembesar dan pembesar jajahan daerah dan juga penghulu mukim yang struktur yang kecil sikit berbanding yang atas tu. Kalau tengok dekat sini, dia tulis juga sistem pemerintahan beraja kekal sehingga hari ini di mana sultan atau raja merupakan hierarki tertinggi. Okey. Kita tengok selain daripada sistem beraja, apa yang kita ada? Terdapat juga negeri yang mengamalkan sistem perundangan yang tersendiri. Sebagai contohnya di Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Yang Negeri Sembilan ni pun awak dah cerita secara terperinci masa tingkatan 2 hari itu, iaitu bagaimana adanya sistem adat pepatih, adat temenggung, yang diamalkan di Negeri Sembilan. Kemudian sistem pemerintahan di Sarawak dan Sabah ni dia lagi istimewa. Sebab apa? Di Sarawak dan Sabah ni, sebagaimana kita dah tahu, awak dah belajar sendiri masa tingkatan 2, terlalu banyak suku-suku yang ada. Okey? Jadinya biasanya pemerintahan di Sarawak dan Sabah ini berdasarkan kepada suku-suku yang ada. Diamalkan secara turun-temurun. Okey? Ini berkaitan dengan sistem pemerintahan di negara. Kemudian kita tengok bagaimanakah perundangan di negara kita. Ada 2 undang-undang, iaitu undang-undang bertulis dan juga undang-undang tidak bertulis. Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang 99 Perak ni merupakan contoh kepada undang-undang bertulis. Manakala undang-undang tidak bertulis ni melibatkan perkara-perkara adat. Apa yang suku kaum tersebut amalkan dan menjadi peraturan pada suku kaum tersebut. Manakala undang-undang bertulis hari itu menjadi rujukan kepada pemerintah kebanyakannya untuk melaksanakan hukuman dalam kelompok masyarakat. Contohnya ada jenayah yang berlaku, ada perkara-perkara yang melibatkan salah laku. Nak rujuk mana? Okey. Jadi ini antara contoh-contoh undang-undang bertulis yang menjadi rujukan ketika tu. Kemudian di Sarawak dan Sabah ni lebih istimewa sebab peraturan yang ditetapkan ini memang mengikut suku masing-masing yang diwarisi secara turun-temurun. Okey. Kemudian berkenaan dengan hubungan luar, kerajaan negara kita sebenarnya pada peringkat awal lagi telah pun menjalin hubungan dengan kuasa luar sama ada dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial. Impaknya hal ini dapat meluaskan pengaruh dan juga melindungi daripada ancaman musuh. Selain dapat memajukan ekonomi negeri. Okey. Hubungan ni biasanya dalam masa awal-awal dulu biasanya dalam bentuk perdagangan. Okey, bagaimana perdagangan berlaku dan yang akhirnya masa tu tanah Melayu menjadi terkenal disebabkan pelabuhan-pelabuhan ataupun disebabkan oleh apa yang ada dekat tempat kita. Okey. Kemudian kita akan tengok yang seterusnya, hasil bumi dan hasil alam. Yang ni yang cikgu cakap tadi. Apa sebenarnya yang ada kat tempat kita? Okey. Ini antara perkara-perkara ataupun ini antara benda-benda yang ada di tempat kita, iaitu bahan galian, sumber asli hutan dan juga hasil laut. Awak kena set kepala awak benda-benda ni berharga sangat tinggi masa tu. Okey. Kalau tengok zaman sekarang pun biji timah, emas, perak ni sampai sekarang nilai dia masih lagi tinggi. Tapi masa dulu hasil-hasil bumi dan juga hasil alam kita ni mampu dijual ke negara-negara luar. Berlakunya import export, istilah zaman sekarang ni. Okey. Banyak pelabuhan-pelabuhan kita yang terkenal yang menjalankan perdagangan barang-barang yang ada tersenarai kat depan ni. Contoh bahan galian, biji timah, emas, perak dan juga sumber asli hutan seperti rebah ratus, damar, rotan. Di hutan negeri Sarawak pula kaya dengan bahan-bahan seperti kayu kayan, kapur barus, rotan, damar, getah jelutong, kayu gaharu dan juga kayu cendana. Manakala hasil laut ada sirip ikan hiu, timun laut, rumpah laut dan mutiara. Okey, inilah antara produk-produk negara kita masa itu yang dijual, yang ada kat tempat kita. Okey, yang ni kita nak tengok bagaimanakah masyarakat tempatan kita memanfaatkan hasil alam yang ada. Hasil-hasil hutan tadi buat apa? Okey, nak jual macam tu je ke ataupun apakah proses-proses yang berlaku? Kita tengok kat sini. Ini contoh. Kalau yang tak kenal, namanya tikar mengkuang. Zaman-zaman dulu guna. Ada yang guna buat alas tidur, ada yang guna buat masa alas untuk makan.
Kemudian kita tengok apa ada? Perahu. Kita ada kerusi, kita ada bekas-bekas rotan. Ini semua digunakan oleh masyarakat dulu. Kalau awak jumpa orang tua zaman sekarang pun sebenarnya masih lagi ada yang guna bahan-bahan yang macam ni. Okey, ini antara hasil-hasil yang diperbuat daripada hasil hutan tadi. Ataupun boleh juga disebut sebagai hasil kraft tangan. Okey. Kemudian kita tengok sistem ekonomi. Sistem ekonomi di Tanah Melayu. Kita tengok dulu bagaimanakah perdagangan dan pelabuhan ataupun perkara timbang, sukat dan ukur. Okay, kita tengok. Masyarakat bijak menggunakan sumber alam semula jadi untuk memajukan ekonomi. Setiap negeri mempunyai pelabuhan, mata wang, sistem percukaian, sistem timbangan dan juga ukuran yang praktikal. Okay. Ukuran yang praktikal ni maksudnya dalam kalau sekarang kita ada 1 kilo tepung, 2 kilo minyak, macam itulah contohnya. Okay. Zaman dulu pun ada, tapi istilah dia lain lah daripada kita. Kita tengok dulu contoh pelabuhan-pelabuhan yang ada dekat negara kita. Ada pelabuhan Johor, pelabuhan Kedah, pelabuhan Klang dan juga Melaka, yang menjadi pusat pengumpulan barangan dari timur dan juga barat. Okay, siapa yang berperanan untuk menguruskan pelabuhan? Yang ni tak asing lagi kalau kita belajar sejarah, nama Shah Bandar. Shah Bandar ni memangnya orang yang dilantik untuk menguruskan kawasan pelabuhan. Yang ni yang cikgu cakap tadi, sistem sukatan. Sistem sukatan ni contohnya kepul, leng, kal, cupak, gantang. Mungkin ada dalam kalangan awak yang baru kali pertama dengar sistem sukatan yang macam ni. Okay? Kemudian kita ada juga menggunakan sistem timbangan dari China. Contohnya kati, tahil, pikul. Okay. Manakala timbangan emas pula menggunakan sistem timbangan dari India, iaitu saga, mayam dan bungkal. Okay. Ini berkenaan dengan sistem ekonomi di tempat kita. Okay. Ada lagi yang kita kena tengok, iaitu bagaimanakah mata wang digunakan di tempat kita. Kita tengok pada asalnya kita menggunakan sistem barter ataupun sistem tukar barang. Awak bagi beras, saya bagi awak ayam. Macam gitu. Pada asalnya tak ada lagi sistem mata wang. Kemudian bila berkembang sikit, kita menggunakan wang logam yang diperbuat daripada timah dan juga emas. Okey. Sistem percukaian. Sebelum tu kita faham dulu apa yang dimaksudkan dengan cukai. Cukai merupakan bayaran yang dikenakan ke atas hasil perlombongan, pertanian, hasil hutan dan juga perdagangan. Cukai ni bayar kat siapa? Cukai ni kita bayar pada kerajaan. Siapa yang kutip? Ada orang-orang yang dilantik. Okey. Hasil-hasil yang diperoleh tadi daripada masyarakat tadi akan disalurkan ataupun digunakan semula untuk memakmurkan negeri. Contohnya mengenai taraf pelabuhan. Okey. Habis bahagian tadi, kita tengok pula bagaimanakah kegiatan keintelektualan, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di negara kita. Okey, pada peringkat awal lagi kita ada dua sistem pendidikan yang disebut sebagai pendidikan formal dan juga pendidikan tidak formal. Kita tengok dulu apakah yang disebut dengan pendidikan tidak formal. Okey, pendidikan tidak formal merupakan pendidikan bermula dengan asuhan ibu bapa. Apa yang kita dapat daripada ibu bapa kita? Apa yang mereka ajar pada kita? Walaupun perkara itu hanya disebut oleh ibu bapa kita. Okey? Okey, antara contoh yang disebut kemahiran yang diajar secara tidak formal seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang dan juga menghasilkan kraft tangan. Okey, kemudian yang ni yang cikgu cakap tadi, pendidikan tidak formal yang diberikan melalui pantun, syair, peribahasa, pantang larang, cerita teladan. Contohnya cerita Si Tanggang. Cerita Si Tanggang ni memang terkenal sebab apa? Tujuan untuk menyampaikan cerita Si Tanggang ni adalah untuk mengelakkan anak-anak yang melupakan kepada ibu bapa. Ini semua disebut sebagai pendidikan tidak formal. Ada cerita-cerita teladan yang direka memang bertujuan untuk memberi pengajaran kepada anak-anak.
Yang ni disebut sebagai pendidikan tidak formal. Tak ada sistem sekolah yang khusus. Tapi kita ada juga pendidikan yang disebut sebagai pendidikan formal. Pada peringkat awal, pendidikan formal kita bercorak Islam dan menekankan ilmu keagamaan. Di mana dijalankan? Di istana, masjid dan surau, pendidikan pondok. Okey. Pendidikan pondok ni biasanya diajar hadis, Al-Quran, bahasa Arab. Okey, ini ilmu-ilmu agama Islam. Kemudian madrasah. Madrasah ni dia mempunyai sistem yang lebih tersusun. Ada gurunya, ada sistem ataupun silibusnya. Okey. Kemudian ada juga perkembangan dari segi penulisan. Okey, contohnya Tuhfat Al-Nafis, Gurindam 12. Ini merupakan contoh perkembangan pendidikan formal. Cikgu bagi awak sikit supaya awak tak adalah masuk banyak sangat, pening. Cikgu nak awak dapat gambaran je. Okey, nak awak dapat gambaran bahawa kita sebenarnya pada sebelum merdeka, sebelum adanya kuasa barat lagi, kita sebenarnya dah ada kita punya kegiatan intelektual kita sendiri. Okey, cuma bezanya masa peringkat awal dulu, kita ni memang lebih kepada menekankan pendidikan yang bercorak Islam, sebab masa tu belum ada lagi kemasukan orang-orang dari luar. Jadinya fokus masa tu pendidikan memang berkaitan dengan agama. Okey, kalau dah lepas datang barat, kita ada pendidikan Inggeris, kita ada pendidikan vernacular. Tapi yang ni kita fokus berkaitan dengan pendidikan formal, pendidikan tidak formal sebelum kedatangan kuasa barat tu. Okey. Okey, untuk hari ni itu sahaja. Nanti cikgu nak awak cuba faham dulu berkenaan dengan latar belakang negara kita ni sebelum cikgu akan sambung untuk topik seterusnya pada kelas akan datang. Okey, insya-Allah untuk kelas akan datang cikgu akan masuk sikit topik baru, kemudian cikgu akan bagi latihan sikit berkenaan dengan topik yang cikgu ajar hari ni. Okey, terima kasih semua.